Selamat sejahtera. Hari ini kumpulan saya akan membentang tentang tugasan 3 EDUP 3053. Ahli kumpulannya ialah Sanggita Monogaren, saya Tamil Selvi Siva dan Fairuz Ayuni. Soalan tugasannya ialah bentangkan secara berkumpulan bagaimana laman web yang dibina dapat digunakan oleh pasukan anda dalam proses pengajaran dan pembelajaran berpandukan model reka bentuk pengajaran Azure. Berikut ialah pautan laman web yang kami pilih. Tajuk,nya ialah kata adjektif waktu. Pengenalan bagi model Azure. Model Azure merupakan salah satu model pembelajaran yang sering digunakan dalam dunia pendidikan di negara. Model Azure dicadangkan penggunaannya di dalam bilik darjah kerana model ini sangat meluas penggunaannya dalam kalangan guru-guru untuk merancang pembangunan media interaksional secara sistematik. Bagi melahirkan suasana pembelajaran yang berkesan, guru digalakkan menghasilkan rancangan mengajar secara sistematik supaya alat dan bahan bantu mengajar yang digunakan benar-benar memberi kesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Model Azure A. Analysis Learner iaitu analisis murid. S. State Objective iaitu menyatakan objektif. S. Select Methods Media and Materials, memilih kaedah, media dan bahan. U. Utilize Media and Materials, iaitu gunakan media dan bahan. R. Require Learner and Participation, iaitu tindak balas pelajar. Yang terakhir sekali, E, iaitu Evaluate and Revise, menilai dan menyemak semula bahan. Pertama sekali, saya menerangkan tentang analisis learner iaitu analisis. Terdapat beberapa ciri-ciri umum pelajar, iaitu umur pelajar, kelas, jantina, latar belakang, kebolehan, taraf sosioekonomi serta pengetahuan sedia ada murid. Kami memilih murid tahun 2 iaitu 8 tahun, kelas 2 cerdik. Sekolah yang dipilih ialah Sekolah Kebangsaan Seri Limau. Terdapat 30 orang murid iaitu 10 orang murid lelaki dan 20 orang murid perempuan. Semuanya ialah kaum Melayu. Mereka tinggal di kampung dan taman sekitar Kemunting, Taiping. Proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung secara atas talian. Hasil pembelajarannya, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 5 kata adjektif waktu mengikut konteks dengan betul. Pengetahuan sedia ada murid. Yang pertama, semua murid sudah belajar tentang kata adjektif waktu semasa berada dalam tahun 1 dan mengandungi pengalaman menyatakan kata adjektif waktu. Kebanyakannya sudah mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai tajuk kata adjektif waktu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Oleh itu, berdasarkan maklumat yang saya peroleh daripada pemerhatian semasa proses PDPR dan temu bual dengan guru kelas serta beberapa orang murid 2 cerdik, didapati bahawa murid-murid 2 cerdik mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Ciri yang pertama dari segi emosi dan tingkah laku. Didapati beberapa orang murid 2 cerdik mempunyai ciri-ciri seperti berani serta suka menjawab soalan cikgu dengan aktif. Buktinya, saya mendapati bahawa semasa guru bertanya soalan, murid-murid lebih aktif untuk menjawab soalan tersebut dan mereka berani menyatakan jawapan bagi soalan tersebut. Ada juga murid yang terlalu merendah diri, pendiam, cepat bosan, takut serta malas. Ciri yang kedua pula ialah dari segi sosial. Dalam kelas 2 cerdik ini didapati terdapat murid yang gelisah, pendiam, suka ponteng kelas dan kurang berkeyakinan diri. Murid-murid sering ponteng kelas mungkin kerana mereka tidak biasakan diri belajar secara atas talian dan mungkin ada pelajar yang tidak mempunyai fasiliti seperti komputer riba dan telefon pintar. Murid juga kurang mendapat perhatian daripada ibu bapa di rumah dalam bidang pendidikan iaitu semasa proses PDPR berlaku secara atas talian. Ciri yang ketiga pula dari segi kesedaran belajar. Murid-murid 2 cerdik kurang bersedia untuk belajar dalam talian. Ada juga murid yang kurang
perpendaharahan kata serta kurang pemahaman. Ciri yang terakhirnya ialah dari segi kebolehan murid. Murid kelas 2 cerdik suka melakukan aktiviti yang berkaitan dengan muzik dan nyanyian. Hal ini kerana mereka telah didedahkan dengan aktiviti hiburan baik di rumah maupun di persekitaran kediaman mereka. Oleh itu, kami meletakkan aktiviti muzik dan nyanyian dalam laman web kami, iaitu pada halaman set indeksi. Berikut ialah bukti. Murid-murid ini suka melakukan aktiviti muzik dan nyanyian kerana mereka seronok dan mereka tidak berasa bosan semasa proses PDP berlaku. Seterusnya, saya menerangkan tentang state objectives. Pernyataan objektif prestasi, iaitu performance objective, dalam merancang sesuatu pengajaran adalah amat penting dalam menentukan apakah jenis multimedia yang ingin digunakan. Objektif ialah suatu pernyataan yang spesifik tentang kebolehan atau prestasi yang akan dipelajari atau ditunjukkan oleh murid selepas mengikuti pelajaran tersebut. Objektif juga penting untuk menentukan cara dan jenis penilaian yang akan dibuat pada akhir pembelajaran. Objektif perlu dibentuk dengan jelas dan mempunyai hubungan rapat antara situasi ujian dengan pencapaian pelajar-pelajar demi menghasilkan pengajaran yang berkesan. Berikut ialah objektif pembelajaran yang kami letak dalam laman web kami. Objektif ini diletakkan pada halaman utama laman web kami, iaitu di akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti 5 kata adjektif waktu dengan betul. Objektif yang kedua, murid dapat menggunakan 5 kata adjektif waktu dalam ayat dengan betul. Terdapat juga pernyataan objektif dari segi kognitif, afektif, psikomotor dan juga interpersonal. Dari segi kognitif pula, murid dapat memahami maksud kata adjektif waktu. Buktinya, kami meletakkan maksud kata adjektif waktu dalam laman web yang kami sediakan. Ayat-ayat yang digunakan untuk menyatakan maksud kata adjektif waktu ialah ayat yang mudah dan ringkas supaya murid mudah difahami. Dari segi afektif pula, murid seronok menggunakan laman web untuk menjawab soalan ujian pra dan juga pasca. Yang kedua, murid berbincang dengan rakan-rakan berkaitan tajuk ini dan mengamalkan nilai murni. Nilai murni yang murid dapat mengamalkannya ialah nilai berdikari dan juga nilai keberanian. Objektif dari segi psikomotornya ialah murid membuat pergerakan badan semasa menyanyi. Seperti yang saya bagi tahu tadi, kami meletakkan aktiviti menyanyi pada bahagian set indeksi, iaitu pada halaman yang kedua. Dengan ini, murid-murid dapat menjalankan aktiviti yang diberi dengan lebih seronok dan mereka juga dapat memahami pengajaran tersebut dengan lebih mudah. Dari segi interpersonal pula, murid dapat berkomunikasi dengan rakan sewaktu menjalankan aktiviti berkumpulan dengan baik. Oleh itu, objektif pembelajaran haruslah dinyatakan sebelum memulakan pengajaran. Hal ini kerana dapat menjalankan proses PDP atau proses PDPR dengan lancar. Pada masa yang sama, murid-murid juga akan mengetahui tentang matlamat atau objektif yang perlu dicapainya pada akhir pembelajaran nanti. Terima kasih kepada saudari Tamaselvi. Seterusnya, saya Sanggita Anak Perempuan Manobaran akan menerangkan lebih lanjut tentang aspek yang ketiga terkandung dalam reka bentuk Asia, iaitu pilih kaedah, media dan bahan. Dalam bahasa Inggeris pula, select method, media and resources. Sekarang kita akan melihat kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. Kaedah pertama ialah kaedah berpusatkan bahan. Hal ini kerana murid-murid akan menggunakan laman web sebagai sumber utama mereka untuk mempelajari tentang kata adjektif waktu. Yang kedua pula, kaedah audiolingual. Hal ini kerana murid-murid akan didengarkan rakaman suara nyanyian lagu kata adjektif waktu dan akan bernyanyi bersama-sama mengikut lirik yang dipaparkan dalam blog tersebut. Yang ketiga pula, kaedah berpusatkan murid.
Hal ini kerana murid-murid akan melakukan latihan uji minda dalam laman web iaitu menggunakan aplikasi WordWall dan aplikasi Hot Potatoes. Bertitik tolak ke isi yang kedua pula iaitu bahan sumber pembelajaran yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Merupakan laman web kata adjektif waktu tahun 2. Manakala media yang digunakan adalah seperti berikut. Media pertama yang digunakan oleh murid adalah komputer riba. Hal ini kerana murid-murid akan menggunakan komputer riba untuk mengakses laman web kata adjektif waktu tahun 2. Selain itu, media kedua yang digunakan adalah media audio, iaitu rakaman suara nyanyian lagu kata adjektif waktu. Audio ini terkandung dalam halaman yang ketiga di bawah set indeksi kata adjektif waktu tahun 2. Seterusnya, media yang ketiga adalah peta item. Terdapat peta buih animasi berkaitan kata adjektif waktu dalam laman web kata adjektif waktu tahun 2. Tambahan pula, terdapat juga media-media 2D dalam laman web kata adjektif waktu tahun 2, iaitu gambar-gambar raja berkaitan kata adjektif supaya murid-murid dapat memvisualisasikan apa yang ingin disampaikan dalam nota kata adjektif waktu tersebut. Selain itu, terdapat juga penggunaan media video. Dalam laman web tersebut, telah diaplikasikan video penerangan kata adjektif waktu yang dimuat turun daripada aplikasi YouTube. Terdapat juga dua jenis latihan yang perlu dilakukan oleh murid-murid sebagai aktiviti pengukuhan. Latihan pertama adalah murid-murid perlu isi tempat kosong menggunakan kata adjektif waktu yang betul dalam aplikasi Hot Potatoes. Latihan yang kedua pula merupakan sebagai aktiviti uji minda, iaitu murid-murid perlu membuat kuis berkaitan kata adjektif waktu yang dimuat daripada aplikasi WordWall. Sekarang kita akan melihat elemen yang keempat terkandung dalam reka bentuk Asia, iaitu guna media. Dalam bahasa Inggeris pula, utilize media. Penggunaan media 2D, contohnya seperti gambar-gambar raja berkaitan kata adjektif waktu juga telah digunakan dalam laman web tersebut, iaitu di bawah nota dalam halaman 3 bagi menarik minat murid kerana murid-murid dapat memvisualisasikan apa yang ingin disampaikan dalam nota-nota tersebut. Yang kedua pula, penggunaan audio, iaitu penggunaan audio dalam set indeksi di mana murid-murid akan diperdengarkan lagu tentang kata adjektif waktu berserta lirik dan mereka akan menyanyikan balik lagu tersebut bersama-sama dengan perasaan yang gembira. Dengan melakukan aktiviti ini, murid-murid tidak akan cepat bosan. Yang ketiga pula, pengaplikasian peta item, iaitu dalam laman web tersebut mengandungi peta buih animasi berkaitan kata adjektif waktu yang sangat padat dan ringkas dalam halaman ketiga. Di sini, setelah membaca peta buih tersebut, murid-murid akan mudah dipahami. Yang keempat pula, tayangan video digunakan sebagai langkah ketiga dalam set induksi bagi membantu murid-murid mudah memahami gambaran visual kata adjektif waktu. Terdapat juga dua jenis lembaran kerja yang digunakan, iaitu lembaran kerja diimplementasikan melalui aplikasi WordWall dan aplikasi Hot Potatoes yang mengandungi soalan-soalan berkaitan kuis serta isi tempat kosong menggunakan kata adjektif waktu digunakan dalam halaman keempat dan halaman kelima dalam laman web supaya ia menjadikan pengukuhan kepada para murid-murid. Yang keenam pula, komputer riba telah digunakan oleh murid-murid bagi mengakses laman web pengajaran dan pembelajaran tersebut, iaitu laman web berkaitan kata adjektif waktu tahun 2. Seterusnya, saya serahkan kepada saudari Ayuni.
Baiklah, seterusnya saya akan sambung kepada peringkat yang kelima, R, iaitu Require Learner Participation atau dalam bahasa Melayunya, dorong penglibatan pelajar. Pertama sekali, set induksi iaitu pemusatan murid kepada topik. Di sini, murid perlu menyanyikan lagu kata adjektif waktu berdasarkan lirik yang telah diberikan pada laman web. Langkah 1 iaitu pemusatan murid dan guru. Di sini, murid membuat penerokaan laman web dan seterusnya guru memberikan penerangan berkaitan dengan konsep kata adjektif waktu. Langkah 2 iaitu pemusatan bahan dan murid. Di sini, murid ditayangkan video penerangan yang lebih lanjut tentang kata adjektif waktu dan kemudiannya murid akan menjawab soalan yang terdapat dalam video tersebut. Langkah 3 iaitu pemusatan bahan dan murid. Dalam langkah ini, murid perlu menjawab kuis uji minda word wall. Langkah 4 juga pemusatan bahan dan murid. Di sini, murid perlu mengisi tempat kosong dengan memilih kata adjektif waktu yang sesuai dengan bimbingan. Bimbingan di sini ialah murid yang mengalami kesukaran untuk memilih kata adjektif waktu yang betul akan diberikan clue semasa mengisi tempat kosong. Penutup iaitu pemusatan guru dan murid. Okey, pada tahap ini, guru merumuskan isi pelajaran serta memberikan peneguhan berdasarkan pencapaian murid. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang video penggunaan laman web kata adjektif waktu tahun 2. Pada halaman yang pertama, seperti yang anda semua dapat lihat, terdapatnya objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid di akhir pembelajaran ini. Yang pertama sekali ialah mengenal pasti kata adjektif waktu dengan betul dan yang kedua, menggunakan kata adjektif waktu dengan betul. Seterusnya, pada halaman set induksi, murid dikehendaki untuk menyanyikan lagu kata adjektif waktu bersama iringan audio yang telah disediakan mengikut lirik lagu yang terdapat pada halaman tersebut. Pada halaman yang ketiga, langkah 1 dan langkah 2 akan berlangsung, di mana langkah pertama, guru akan menerangkan konsep kata adjektif waktu dengan menunjukkan peta iting, peta buah iting bersama contoh ayat. Kemudian, pada langkah yang kedua, murid dikehendaki untuk menonton video bagi mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Murid juga perlu mencuba ataupun menjawab soalan-soalan yang terdapat dalam video yang sama. Sekarang, murid dikehendaki untuk pergi ke halaman uji minda. Pada halaman ini, murid dikehendaki untuk menjawab kuis untuk menguji kefahaman tentang kata adjektif waktu. Bagi langkah 4 pula, murid perlu pergi ke halaman latihan. Pada langkah 4, murid dikehendaki untuk memilih kata adjektif waktu dengan betul dan mengisi tempat kosong. Sekiranya murid mengalami kesukaran untuk memilih kata adjektif waktu yang betul, murid boleh mendapatkan clue dengan menekan butang tanda soal untuk mendapatkan jawapan. Baiklah, setakat itu sahaja penerangan tentang manual penggunaan laman web ini. Peringkat yang terakhir, peringkat 6, evaluate and revise ataupun nilai dan semak. Pada peringkat ini, pencapaian murid dinilai. Lembaran kerja berkaitan sebuah
teks yang mempunyai kata adjektif waktu diberikan kepada murid. Jadi, murid perlu mengenal pasti kata adjektif waktu yang terdapat dalam teks tersebut dan membina ayat berdasarkan kata adjektif waktu yang dijumpai melalui teks tersebut. Guru akan membandingkan jawapan murid dengan objektif yang ditentukan dalam langkah state objektif ataupun nyatakan objektif bagi memastikan sama ada objektif tersebut tercapai pun atau tidak. Kesimpulannya, reka bentuk pengajaran merupakan suatu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai pengajaran. Dick dan Reiser, 1989. Dengan erti kata yang lain, ia merupakan bidang sains untuk mencipta spesifikasi pengajaran dengan terperinci untuk pengembangan, penilaian dan penyelenggaraan suatu keadaan yang boleh memudahkan pembelajaran. Dalam konteks ini, model Assure mempunyai 6 langkah iaitu analisis ciri pelajar, nyatakan objektif, pilih media dan bahan, gunakan media dan bahan, libatkan pelajar, nilai dan semak semula media dan bahan. Itu saja penerangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.